Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberi kepada kita kesihatan dan kelapangan masa serta kekuatan untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang diberikan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Sebelum ni kita berhenti pada muka surat 38. Tak salah pada bab yang keempat pada menyatakan dengki. Betul tak? Dengki. Tadi baru kan? Lama tinggal. Kan saya tak jumpa dia. Baca tak? Dengki kita tak baca hari. Betul tak kan lalu? Betul kan maksud tadi dengki? Bab yang keempat, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab yang keempat pada menyatakan dengki, hasad. Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang saya petik dalam kitab yang lain kata-kata Imam Al-Ghazali pada menjelaskan makna dengki. Imam Ghazali kata, wa'lam, ketahuilah kamu, annal hasada haramun, bahawasanya hasad ataupun dengki ini hukum dia haram. Apa dia dengki? Wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairik. Engkau bercita-cita agar nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain itu hilang. Bila seseorang tu dapat nikmat, kita tengok, kita tak puas hati pasal dia dapat nikmat, kesenangan daripada Allah. Kita mendoakan, mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada dia. Itu dengki. Wa tuhibba nuzula musibatin bih, dan kamu mengharapkan, kamu seronok, kamu suka supaya dia, orang yang kamu dengki ini, ditimpa musibah, bala bencana. Kalau dia dapat nikmat, kita tak suka. Kalau dia dapat musibah, kita kata pada muka. Itu dengki yang diharamkan oleh Allah dalam agama kita. Wala tahrumul munafasah, ini disebut sebagai munafasah atau ghibtah. Munafasah takwa. Ada satu lagi nampak macam dengki, tapi bukan dengki. Dia bukan dengki, munafasah. Ini takwa. Apa dia? Wahia an taghbitahu wa tashtahi li nafsika mithlahu wa la tuhibbu zawalaha minhu.
Bila saudara kita dapat nikmat, kita mengharapkan daripada Allah agar Allah beri kepada kita nikmat yang sama sebagaimana Allah beri kepada dia. Dan dalam masa yang sama kita tidak bercita-cita agar nikmat itu hilang daripada dia. Ini kata Imam Al-Ghazali, yang ni tak apa. Jangan kita ni doa bagi dia ni hilang nikmat dia dan juga dia ditimpa musibah supaya dia padan muka. Itu banyak dalam masyarakat kita. Itu kata-kata Imam Ghazali yang saya petik daripada kitab yang lain. Baik, tengok kepada kitab kita. Dia kata bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Tak kira lah nikmat tu nikmat apa, nikmat yang bersumber dari segi dunia ataupun nikmat dari segi agama dia. Atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Mencita-cita kita berdoa bagi dia ni biar ditimpa kesusahan, bala, bencana, musibah, nikmat tu hilang daripada dia. Dan iaitu haram lagi pula dosa besar, kata dia di sini. Hukum dia haram, salah satu daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberi amaran yang cukup keras. Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Salah satu daripada penyakit yang besar daripada penyakit hati, kalau kita balik kepada sirah, kepada sejarah kisah anak Adam, Habil dan Qabil, berlakunya pembunuhan pertama di atas muka bumi ni pasal apa? Pasal tak puas hati, pasal sakit hati, pasal dengki kat saudara dia. Korban saudara dia diterima, korban dia tak diterima oleh Allah. Kemudian dia ni kena kahwin dengan pasangan yang kurang cantik sikit, pasangan dia berkahwin dengan pasangan yang lebih cantik sikit. Akibat daripada perasaan hasad, dengki, tak puas hati, dia kata dia nak bunuh saudara dia. Dihasut oleh syaitan, akhirnya berlakulah pertumpahan darah yang pertama di atas muka bumi dengan sebab berpunca daripada perasaan hasad, dengki tadi ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Atau kama qala rawahu Abu Daud. Nabi kata apa? Artinya dengki itu, sifat dengki yang ada dalam diri kita, memakan ia dengki akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Kalau ada amal yang kita buat, ada pahala amalan yang kita buat dengan sedekah, dengan puasa dan macam-macam kita buat, tapi dengan sebab adanya sifat dengki dalam diri kita, pahala amal itu habis, terhapus. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat perangai dengki yang ada dalam diri kita. Nabi kata sifat dengki, hasad dengki yang ada dalam hati seseorang manusia akan memakan seluruh pahala amal kebajikan dia, sebagaimana api yang memakan kayu api. Makna sia-sia sahaja amal yang kita buat, letih, penat, tapi pahala tak ada di sisi Allah, habis dimakan oleh perangai ataupun sifat hasad dengki tadi ni. Ni yang dia kata apa? Penyakit yang cukup besar, yang amat-amat berbahaya dalam hati setiap anak Adam. Dikehendaki dengan memakan, ya'kulu. Nabi kata al-hasadu ya'kulu, hasad memakan akan kebajikan. Memakan itu makna apa? Membinasakan, makna menghapuskan segala amal ataupun pahala amal kebajikan itu dengan sebab hasad dengki. Jadi hadis ni ada sambungan dia. Nabi sebut was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Ada sambungan hadis ni. Nabi kata apa? Was-sadaqah, dan sedekah itu tutfi'ul khati'ah, menghapuskan, memadamkan segala kejahatan, keburukan, dosa yang kita buat, kama yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air yang memadam api. Nabi habaq dua benda di sini. Hasad dengki memakan pahala kebajikan, macam mana api makan kayu api, nyala membakar kayu api sampai habis, tak ada apa, tinggal abu berterbangan di udara. Begitu juga sedekah, Nabi kata akan memadam segala kejahatan ataupun khati'ah, benda-benda keji yang kita buat, dosa yang kita buat, sebagaimana air memadam api yang menyala.
Makna dua seruan, tinggalkan hasad dengki, banyakkan sedekah. Sebab dengan sedekah itu akan memadamkan, menghapuskan dosa-dosa yang kita buat, sebagaimana air memadam api yang sedang membakar. Dan sabda ia Nabi, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Banyak benda Nabi pesan kepada kita. Artinya, la tahasadu, jangan kamu dengki setengah kamu akan setengah yang lain. Kita dengki ke orang, orang dengki ke kita, hidup kita takkan bahagia, hidup dalam keadaan tak tenang dan tak tenteram. Kalau kita beli rumah, duduk di taman, beli rumah sampai 200-300 ribu. Kalau dalam masyarakat yang suka dengki, hasad di antara satu sama lain, rumah besar ke mana pun, duduk kita hati tak tenang. Pasal apa? Pasal masyarakat duduk lagu tu, rumah besar, dan bagi tapi tak ada ketenteraman, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada. Sebab tu bila sahabat mari tanya Nabi tentang rumah, Nabi kata apa? Al-jaru qabla ad-dari, jiran itu sebelum daripada rumah. Kita nak beli rumah, kita tengok dia ni corner lot ke, tanah besar mana, bangunan besar mana, duduk lokasi tak, kita tengok tu. Itu kita tengok. Bila sahabat mari tanya Nabi, Nabi kata al-jaru qabla ad-dari, kamu nak beli rumah, tengok jiran terlebih dahulu, jiran yang lagu mana. Sebab apa? Sebab jiran itu memainkan peranan yang penting. Sebab tu Luqmanul Hakim dia kata apa? Dia kata hamaltu, aku telah membawa, menanggung batu dan juga besi, al-hajara wal hadida. Kemudian dia kata apa? Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih berat daripada jiran yang jahat perangainya. Aku usung, aku angkat batu, aku angkat besi, berat, batu berat, besi berat. Tapi lebih berat dalam kehidupan kita kalau sekiranya jiran kita dalam satu kampung, dalam satu taman adalah jiran yang jahat perangai ataupun perilaku dia tak jaga hak jiran yang lain. Sebab tu Islam suruh kita jaga hak jiran kita, supaya orang yang berjiran dengan kita itu hidup dalam keadaan aman. Nabi kata apa? La tahasadu, jangan mendengki di antara satu sama lain. Wala taqata'u, jangan kamu memutuskan tali silaturrahim, setengah kamu akan setengah yang lain. Wala tabaghadu, jangan marah setengah kamu akan setengah yang lain. Marah yang tidak kena pada tempat sehingga membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Wala tadabaru, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Memulau, tak mau bercakap, jumpa dalam rumah kenduri pun tak duduk satu meja, makan tengah panas tak apa lagi, dia kata aku tak pergi duduk meja tu, aku tak boleh tengok muka dia. Marah sungguh orang kita ni kalau dia berkelih satu benda tu jadi panjang. Nabi kata apa? Wala tadabaru, jangan memalingkan belakang kamu ketika berjumpa dengan saudara kamu dengan sebab marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wahai sekalian hamba Allah, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara di antara satu sama lain. Ini seruan Nabi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi menyatukan di kalangan orang-orang Madinah yang sebelum itu hidup dalam keadaan bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Nabi menyatukan di kalangan orang Muhajirin dengan orang Ansar, sehingga mereka hidup dalam keadaan sangat berkasih sayang antara satu sama lain. Ini adalah di antara seruan Nabi, supaya kita ni jangan ada perangai yang pertamanya hasad dengki, memutuskan tali silaturrahim, marah tak kena tempat, cengih tak kena tempat dan sebagainya, dan juga membelakangkan, yakni tidak mahu menegur siapa di antara kawan-kawan saudara kita, hanya mungkin dengan sebab punca dia sikit sangat, tapi marah punya pasal sampai kita tak tegur siapa dengan dia, memulaukan dia. Nabi sebut la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, makna haram bagi seseorang muslim itu bahawa dia memulau kawan dia, makna tak cakap, tak tegur siapa, marah, kelai lebih pada 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam kita duduk berjumpa dengan dia, tak jumpa dan cerita, kita duduk jumpa dengan dia tapi tak tegur siapa, tak cakap pasal apa, pasal marah.
Nabi kata orang yang terbaik di antara kedua-dua mereka apabila mereka berjumpa, siapa? Orang yang memulakan salam. Kalau siapa kita ada dua berselisih pandangan, pendapat, tak cakap, kemudian salah satu daripada dua orang ni dia sanggup meletakkan keegoan dia, merendahkan, buang ego ke tepi, nak dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, dia sanggup mula beri salam dulu. Dia sanggup untuk memulakan persaudaraan, menghubungkan tali silaturahim. Dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau 3 hari. Nabi kata barang siapa yang memulau saudaranya, tak cakap dengan saudara dia setahun, seolah-olah dia telah menumpahkan darah saudaranya ke bumi. Seolah-olah dia telah membunuh saudara dia. Besar dosa dia kerana memutuskan tali silaturahim. Nabi minta kita ni hubungkan tali silaturahim. Baik. Dan bersabda ia Nabi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghdha. Artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang terdahulu daripada kamu, iaitu dengki dan sangat benci, membenci di antara satu sama lain. Nabi kata dabba ilaikum, makna berjalan. Dabba makna kata penyakit orang-orang dulu, umat-umat terdahulu. Penyakit ni pernah menghinggapi umat-umat yang terdahulu, tapi dia juga akan menghidapi ataupun akan sampai kepada kamu penyakit ni. Daripada umat-umat dulu, kamu juga akan ditimpa penyakit ni. Penyakit apa? Satu, penyakit dengki di antara satu sama lain. Yang kedua, penyakit sangat benci, membenci di antara satu sama lain. Marah punya pasal, kelih, bergaduh, tapi tak cakap aku. Masyarakat kita lagu tu tuan-tuan. Kadang-kadang kes politik, kes kalah lain-lain kan pasal apa-apa dia balik, dia tak tegur aku. Makan kenduri tengah panas, kemah ada-ada. Kemah ada-ada, makan kenduri tengah panas lik-lik. Pukul 12, pukul 1 tengah hari, orang kata apa dong, buat tak makan wah kemah. Duh sikit, ada kipas wah. Dia kata tak lah kemah kalah lain, aku kalah lain. Kemah kalah lain, tak makan lah kemah. Sampai macam tu sekali, kemah tu kalah lain, tak ada punca. Tapi nak katanya kadang-kadang sikap orang kita tu lagu tu. Nabi kata apa? Nabi kata umat aku ni, kamu, kita ni akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Di antara penyakit dia apa dia? Dengki. Yang keduanya apa dia? Benci, membenci di antara satu sama lain. Sampai kadang-kadang membawa kepada beberapa keturunan, beberapa generasi. Dikehendaki dengan berjalan di sini apa dia? Dabba ilaikum, berjalan kepada kamu. Mana apa? Mana melarat dan berjangkit. Mana kamu akan dijangkiti penyakit umat-umat terdahulu, iaitulah penyakit hasad dan penyakit dengki. Penyakit ni lama dah kena kepada umat-umat dulu, bahkan akan menjangkiti penyakit ni kepada kamu. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur, sombong, bongkak, besar diri. Dan ada kalanya kenapa? Karena berseteru, bermusuh. Dan ada kalanya benci nafsu, pasal takut hati. Boleh jadi juga dia tak boleh tengok orang lain senang pada dia. Bukan siapa, adik dia sendiri, abang dia sendiri kadang-kadang, tapi dia tak boleh tengok orang lain senang pada dia. Malah nafsu dia tak suka. Dia tak suka. Kerana apa? Kerana kikir ataupun kedekut ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Pasal apa? Pasal dia kedekut dengan nikmat Allah. Dia kedekut dengan nikmat Allah. Bukan dia ambil duit ringgit dia pun, tapi jenis perangai ni jahat nafsu dia. Dia tak boleh tengok orang lain dapat kesenangan, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul macam-macam fitnah, dengki dan sebagainya. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ghibtah, apa dia ghibtah? Dan iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain, dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Orang lain dapat nikmat, nikmat ni banyaklah, umum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah ni, kamu takkan terhitung, kamu takkan kira, dan kamu takkan mampu mengira nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah.
apa jua nikmat yang kamu ada, yang sampai, yang kamu dapat, maka datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata ghibtah ni, dia nampak macam dengki, tapi bukan dengki. Apa dia? Yakni kita mencita-cita agar nikmat yang orang lain dapat tu kita dapat juga, tanpa ada dalam hati kita perasaan ataupun rasa supaya nikmat tu hilang daripada dia. Tak. Cuma kita nak nikmat kalau boleh Allah beri kepada kita macam mana Allah kurniakan kepada dia. Imam Ghazali sebut dalam kitab lain, dia kata apa? Imam Ghazali kata, wa haqiqatul hasadi an yakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fayuhibbu zawalaha anhu, fa in kana la yakrahu dhalika li akhihi wa la yuridu zawalaha walakin yuridu li nafsihi misla dhalik fatusamma ghibtah. Ni Imam Ghazali kata nak menafsirkan, menjelaskan makna ghibtah ni. Imam Ghazali kata apa? Hakikat makna hasad tu apa dia? Bahawa engkau benci nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada saudaramu, dan engkau mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada dia. Makna dengki. Bila dia dapat nikmat, kita benci, dan kalau boleh kita nak nikmat itu hilang daripada dia, biar dia susah, biar dia padan muka. Itu makna dengki. Fa in kana la yakrahu dhalik, tapi kalaulah tidak ada perasaan benci, dia dapat nikmat, kita tak benci, bahkan kita seronok, alhamdulillah, dia senang. Kalau dia susah, tak dia mari minta kat aku, dia senang, aku pun boleh tumpang dia. Wala yuridu zawalaha, dan dia pun tidak mencita-cita agar nikmat tu hilang daripada tangan saudara dia. Makna dia tak ada langsung perasaan benci bila kawan dia dapat nikmat, dan dia sendiri pun tak ada rasa nak mendoakan agar dia tu ditimpa musibah, nikmat tu hilang. Walakin yuridu li nafsihi misla dhalik, tapi cumanya dia nak kalau boleh Allah bagi nikmat kat dia sama macam mana Allah beri kepada saudara dia itu. Fatusamma ghibtah, tu yang dinamakan sebagai ghibtah. Ni tak apa. Ni tak apa. Kita cuma nak kalau boleh Allah bagi kat kita sama macam mana Allah beri kepada dia, dan kita seronok dengan dia diberi nikmat, dan kita tak pernah mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada dia. Ini ghibtah. Tapi kalau ada perasaan benci dan mengharapkan agar nikmat itu hilang, itu membawa kepada dengki yang diharamkan oleh Allah. Baik. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Tapi kalau dengan nikmat kesenangan itu, dia guna nikmat kesenangan itu untuk melakukan maksiat. Kau senang, kau jadi tak ketahuan. Kau senang, kau lupa dia kepada Allah. Kau senang, kau jahat dia. Orang yang menggunakan harta nikmat kesenangan yang Allah beri kepada dia untuk jalan yang salah, pada ketika itu dia kata apa? Kalau kita mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada dia, apa? Bukan kita nak, bukan kita suka nikmat, tak, tapi dengan sebab bila dia tak ada nikmat kesenangan tu, dia takkan jadi jahat. Makna lagu tu. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat, bukan matlamat, ataupun sebenarnya bukan kita nak supaya dia ni hidup dalam susah, tidak. Tapi dengan sebab dia senang, dia lupa pada Allah, dia menerhaka pada Allah, dia buat maksiat, dia buat kezaliman, kita mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada dia dengan sebab dengan nikmat, bila nikmat itu tak ada dalam tangan dia balik ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata dia di sini bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat, dah. Bahkan engkau kasih akan hilang maksiat. Sebab dia bila dia senang, dia buat maksiat, tapi bila dia susah, dia ingat pada Allah. Jadi kita mencita-cita agar biar nikmat itu hilang daripada dia, doa minta Allah Subhanahu ambil balik. Supaya apa? Supaya dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kesenangan, dia guna kesenangan itu pada jalan yang salah. Bermula alamatnya, nak tahu apa matlamat kita, adakah kita ni mencita-cita hilang nikmat ataupun hilang maksiat? Bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nescaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Tapi bila mai satu masa dalam keadaan senang, dia mula berubah diri dia daripada tak semayang kepada semayang, daripada jahat kepada baik, kita pun tidak lagi ada perasaan dalam diri kita mendoakan agar dia ni hilang nikmat dia.
Pasal apa? Pasal tujuan kita bukan supaya nikmat tu hilang, tapi kita nak dia balik taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dah berubah, hilang perasaan itu dalam diri kita. Maka kita mendoakan agar dia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa kata dia. Pasal apa? Pasal dengan sebab kesenangan itu dia lupa pada Allah, kita mengharapkan agar kesenangan itu hilang, supaya dengan hilang senang tu dia ingat sikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia memang dia perangai lagu tu. Bila dia susah dia ingat pada Allah, bila dia senang dia lupa pada Allah. Nabi pesan kat kita, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi kata, kenalilah Allah waktu kamu senang, Allah akan kenal kamu waktu kamu susah. Waktu kita senang, jangan buat-buat tak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita sihat, jangan buat-buat tak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, waktu senanglah kamu kena ingat, kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kamu susah, esok kamu angkat tangan minta kepada Allah, Allah akan terima permintaan kamu. Tapi kalau waktu kamu senang, kamu tak ingat pada Allah, buat tak heran kepada Allah, bila waktu susah kamu nak minta pada Allah, Allah tak akan ingat kepada kamu. Kita bila Allah uji dengan kesenangan, kita lupa pada Allah, Allah akan bagi. Allah sebut dalam Quran, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Falamma nasu ma dhukiru bihi, falamma nasu ma dhukiru bihi, apabila manusia lupa kepada aku, kata Allah. Bila manusia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia lupa pada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, lagi kami akan buka kepada dia pintu kesenangan. Allah beri kesenangan, dia lupa pada Allah, Allah akan buka lagi pintu kesenangan. Allah beri kekayaan, Allah beri kemewahan, Allah beri kesihatan. Demam, sakit pun tak pernah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu, sehingga sampai satu peringkat dia duduk dalam keadaan dia seronok dengan kesenangan yang Allah beri kepada dia, sampai dia lupa pada Allah. Akhadna baghtah, Allah kata kami rentak, kami ambil balik, kami rampas balik kesenangan nikmat yang kami beri kepada dia secara mengejut, dalam keadaan dia tak bersedia. Tiba-tiba Allah tarik balik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ia kita takut. Sebab tu Nabi kata apa? Ta'arraf ila Allah, kenalilah Allah fil rakha, waktu kamu senang, Allah akan ingat kepada kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal seperti ma'jun. Penyakit hati seperti dengki ini, kalau kita pergi farmasi pun tak ada ubat, pergi cari di klinik pun tak ada ubat, untuk rumah kampung pun tak boleh berubat, melainkan kena cari ubat di mana? Dalam kitab-kitab hadis, dalam Quran, dalam kitab-kitab tasawuf yang menceritakan tentang ubat yang kita nak berubat penyakit hati tadi ni. Dia kata apa? Tidak mesti ada dua unsur ataupun beberapa unsur. Apa dia? Seperti mana campuran bila kita nak buat ma'jun, ubat kampung. Ma'jun ni bila nak jadi ma'jun, dia kena campur macam-macam akar kayu, utuk dan sebagainya. Nak proses jadi ma'jun kadang-kadang sampai berbelah-belah. Kita tengok ramuan-ramuan dia tu. Jadi untuk mengubati penyakit hati ini juga perlu dicampur antaranya ilmu, pengetahuan dengan amal. Baik. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat sendiri dan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki, ia akan dia. Ilmu dia kena tahu, dia kena faham. Dengan ilmu dia kena faham bahawa sifat dengki itu mudarat dia untuk siapa? Keburukan dia ke atas orang yang dengki, bukan untuk orang yang didengki. Kalau kita ada perasaan hasad dengki, sifat hasad dengki, kejahatan, mudarat, kesan buruk tu kita yang akan tanggung, dia tak ada apa-apa. Baik. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Bahkan sifat dengki itu akan memberi manfaat kepada siapa? Kepada orang yang didengki. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya, seperti yang tersebut pada hadis yang pertama tadi.
Mudarat macam mana? Nabi kata dah, orang yang ada hasad dengki dalam diri dia, pahala amal kebajikan dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana api yang memakan kayu api. Ini amaran keras daripada Nabi SAW. Sayanglah tuan-tuan, kita baru habis Ramadan, baru habis Syawal, Syawal baru habis, dengan puasa Ramadan, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan tarawih, kemudian sambung pula dengan puasa 6 di bulan Syawal. Tapi sayang, amal itu kita buat, tapi dalam masa yang sama ada penyakit hasad dengki dalam diri kita. Habis dia makan segala amal kebajikan, penat, lelah dan sebagainya yang telah kita laksanakan. Kita harap amal ni lah yang kita nak ambil di akhirat esok. Pergi tengok di akhirat, cek akaun kita kosong, tak ada apa, muflis di akhirat. Pasal apa? Pasal dengan sebab berpunca daripada penyakit hasad dengki tadi ni. Bahkan memberi manfaat pula kepada orang yang kita dengki. Kata dia di sini, tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Allah murka, amal terhapus, Allah murka, Allah marah. Kerana murka ia akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal dia tak setuju dengan pemberian Allah. Allah bagi nikmat kat satu-satu hamba, kat satu-satu orang, tiba-tiba kita berasa tak puas hati dengan sebab kesenangan dia, dengan sebab nikmat yang dia dapat. Kita tak puas hati, tak puas hati dengan siapa? Walaupun kita tak puas hati dengan dia, hakikat kita tak puas hati dengan Allah. Pasal Allah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, dia melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, dan dia juga menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Itu hak Allah. Allah nak bagi siapa senang, Allah nak bagi siapa susah, itu hak Allah. Tiba-tiba kita tak puas hati dengan sebab kesenangannya, mana kita tak puas hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka kepada orang yang sifat dengki dia ni, yang ada sifat dengki dalam diri dia. Pasal apa? Pasal dia tak setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tak setuju dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah sebut dalam satu hadis qudsi, Allah kata apa? Al-hasidu aduwwun li ni'mati. Orang yang ada hasad dengki, dia sebenarnya adalah musuh kepada nikmatku. Musqitun li qada'i, yang marah kepada ketentuanku. Orang yang ada sifat dengki dalam diri dia ni, dia merupakan musuh kepada nikmatku, dan orang yang tak setuju, orang yang marah kepada ketentuan aku. Ghairu radin bi qismati allati qasamtu baina ibadi, dan dia juga tidak redha dengan pemberian ataupun bahagian yang telah aku bahagikan di antara hamba-hambaku, kata Allah. Mana berat orang yang ada sifat dengki ni, berat. Pasal dia bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata aku nak bagi rezeki kat siapa, aku nak melapangkan rezeki kepada siapa, menyempitkan rezeki kepada siapa, itu hak aku, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak ada hak untuk berasa tak puas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiga, ia dengan nikmat Allah Ta'ala, dia kedekut, tapi bukan kedekut dengan reta dia kedekut dengan nikmat Allah. Bila dia tak puas hati orang lain dapat nikmat, makna dia ada perasaan kedekut. Kedekut dengan apa? Kedekut dengan nikmat Allah yang dia tak ada hak langsung nak ada perasaan kedekut tadi ni. Yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hambanya. Allah memberi nikmat dan melapangkan rezeki, memperluaskan perbendaharaan, meluaskan pemberiannya kepada hamba-hamba dia. Siapa-siapa yang dia nak, Allah nak bagi, Allah beri. Siapa yang Allah nak sempitkan rezeki dia, Allah sempitkan rezeki dia. Ini mudarat pada agamanya. Ini memberi kesan buruk dari segi agama orang yang ada sifat dengki dalam diri dia. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia dalam duka cita yang berpanjangan. Hati tak tenang, dia takkan tenang, dia takkan hidup dalam keadaan kesenangan bila ada perasaan dengki ini. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Atas dunia dia terseksa dengan tekanan perasaan. Pasal apa? Pasal bila-bila masa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kurnianya dan pemberiannya kepada mana-mana hamba, mana-mana manusia yang dia nak, kepada siapa yang dia pilih, termasuk orang yang dia dengki. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dia sebut,
Dia kata kok orang yang ada hasad dengki ni hidup dia takkan tenang atas dunia. Kenapa? Karena bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kurnianya dan pemberiannya kepada orang ramai, bahkan kepada siapa sahaja, termasuklah orang yang dia dengki itu. Sebab tu dia sebut dalam satu syair, isbir ala kaidil hasud. Dia kata sabarlah kamu menghadapi kejahatan orang-orang yang dengki kepada kamu. Sabar, dia kata. Isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Kenapa? Karena hanya kesabaran kamulah yang akan membunuh sifat dengki dia. Orang dengki kat kita, kita sabar. Sebenarnya dia dapat kejahatan, kita ada kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan kesabaran itulah akan menghentikan sifat dengki dia. Karena litakulu nafsaha. Macam mana dia kata api yang memakan diri dia sendiri, illam tajid ma ta'kulu. Bila kita bakar kayu lah, kayu tak ada. Dia nak makan tak boleh dia, api dia akan makan diri dia sendiri, akhirnya dia akan padam lagu tu. Maknanya kejahatan itu akan balik kepada diri dia, diri orang yang dengki itu. Dalam syair ni dia kata apa? Sabar, dia kata. Baik. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Kerana bahawasanya seterunya, yakni musuhnya yang didengki itu, ia ada sunyi ia daripada nikmat Allah. Allah nak bagi bila, Allah nak bagi banyak mana, Allah nak tambah lagi, itu hak Allah. Kita dengki takkan menghentikan yang itu semua. Dan adapun bahawasanya dengki memberi manfaat, ia akan seterunya yang dengki ia akan dia. Sifat dengki itu memberi manfaat kepada orang yang didengki, dan tiada memberi mudarat ia akan dia. Sifat dengki itu tidak memberi mudarat kepada siapa? Kepada orang yang didengki itu. Imam Ghazali sebut, dia kata apa? Dia kata, ketahuilah kamu bahawasanya sifat dengki itu daripada penyakit hati yang cukup besar. Ini kalau dibuat MRI pun dia tak nampak. Imam Ghazali kata penyakit hasad dengki ini salah satu daripada masalah penyakit hati yang cukup serius, yang cukup berat, yang cukup besar. Dan sesungguhnya tidak akan dapat mengubati penyakit hati dengan penyakit dengki yang ada dalam hati ini illa bil ilmi wal amal, melainkan dengan ilmu dan juga dengan amal. Apa dia? Imam Ghazali kata ilmu, dengan ilmu kita kena mengetahui bahawasanya dengki itu membawa mudarat ke atas diri kita, memberi manfaat kepada orang yang kita dengki. Itu kata dia. Itu baru sikit, baru sikit. Banyak lagi benda-benda lain keburukan ke atas orang yang ada sifat dengki ini. Maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Kita dengki terang mana pun, Allah nak bagi nikmat tetap Allah beri kepada dia, tak kurang walau sikit pun. Bahkan digandakan akan kebajikannya, kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Allah SWT. Dahlah amal kita sikit, tak banyak mana, dengki ke orang pula. Amal kita kena hapus dah, Allah ambil pahala amal kita masuk dari kaum dia. Tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa. Semua ni kadang-kadang kita kalah dengan sebab masukan syaitan. Pendeknya orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seterunya dengan batu. Ibarat mudah lagu ni, kita punggil orang ketika batu, kita punggil orang dengan ketika batu, maka tiada kena seterunya. Batu yang kita baling, yang kita punggil itu tak kena orang yang kita tuju, dan kembali batu itu kepada matanya. Dia pusing balik batu itu mai kepada kita, kena biji mata, maka membutakan ia batu akan dia, akan matanya. Kita punggil kita batu ke orang, batu tu tak kena dia, patah balik mai, kena mata kita, buta mata kita. Ibaratnya lagu tu. Hasad dengki ni ibarat dia lagu tu. Kita dengki kepada orang, mudarat tak kena kat dia, mudarat kena kat kita. Habis pahala amal kita, Allah tarik masuk dalam akaun dia, free, tak ada apa. Auzubillahi min zalik. Sebab tu Imam Ghazali sendiri kata apa? Minal amradil azimati bil qalb. Di antara penyakit-penyakit yang cukup besar dalam hati-hati manusia. Ini kena jaga betul-betul. Adapun ubat yang bangsa amal, maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu, maka menyalahi ia akan keduanya.
dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya, maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia kena lawan. Penyakit bakhil pun kena lawan. Makin kedekut kita lawan supaya kita ni kuat bersedekah lagi. Penyakit hasad dengki kita tak suka kat dia, kita rapit dengan dia lagi, rapit dengan dia lagi, kawan dengan dia lagi, dekat dengan dia lagi, supaya lama-lama akan hilang perasaan hasad dengki itu. Dan menzahirkan ia akan suka cita dengan nikmatnya dan merendah diri ia baginya. Kita seronok dia panggil kenuri pun kita habis, kita pergi, kita duduk sekali dengan kenuri dia, tolong dia. Dia dapat nikmat, dia buat kenuri. Kadang-kadang kita dengki, tak kelapa api jadi penyakit dengki tu kau hidup tambah lagi. Dia buat kenuri dengan sebab nikmat dia dapat, kita pergi tunjuk lawan nafsu kita yang jahat ni. Pasal nafsu la ammaratun bisu, sentiasa tu ajak kita ni buat benda yang jahat, yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baiknya, kawan baginya, dan hilang daripadanya oleh dengki itu, dan lepas dia daripada dosa dan siksanya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok. Bila orang buat jahat kepada kita, ataupun bila kita nak buat jahat kepada orang, jangan kita buat jahat. Orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dia buat jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan. Bila kita balas dengan kebaikan, fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah, yang mana sebelum ni kita ni duk bermusuh-musuhan dengan dia, dia pun tak perhati dengan kita, ka'annahu waliyyun hamim, dengan sebab jahat yang dia buat kita balas dengan baik, akhirnya akan menjadi seperti kawan yang hampir, kawan yang baik, seperti saudara kita sendiri. Dia kena lawan. Orang ni kalau dia buat jahat ke kita, kita balas jahat. Dia buat jahat, kita kau jahat, okey, jauh. Dia buat jahat, kita balas baik. Dia buat jahat, kita balas baik. Macam mana cerita Yahudi yang menjadi jiran Nabi SAW. Apa yang dia tak buatkan Nabi? Macam-macam. Bubuh di jalan Nabi, empak masuk dalam rumah Nabi, benda-benda yang memudaratkan Nabi, najis, sampah dan sebagainya. Satu hari Nabi tengok tak ada benda-benda itu. Tak ada, selalu mesti ada. Satu hari Nabi tengok tak ada benda itu. Nabi ziarah dia, pergi ziarah, tengok-tengok rupa-rupanya sakit Yahudi tadi. Sebab tu dia tak larang dibuang benda-benda yang memberi mudarat kepada Nabi, tak larang. Sakit, tidur di rumah. Nabi pergi ziarah dia, kita akan makanan, sebab pada di akhirnya tuan-tuan, Yahudi yang memusuhi Nabi ini masuk Islam. Pasal apa? Kalah dengan akhlak kepribadian Nabi SAW. Kita dah, dia lempar seketui, kita balas 2 ketui. Dia lempar 2, kita balas 3 lebih pada tu lagi. Tu baik, jadi celaru masyarakat kita. Baik, ini Quran anjurkan kepada kita balas kejahatan itu dengan kebaikan, yang mana pada awalnya ada permusuhan, akhirnya Allah akan campurkan rasa kasih dan sayang, kita akan menjadi seperti sahabat ataupun saudara yang baik. Dan ketahui olehmu bahwasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Memang kita sebagai manusia, kalau kawan kita, adik-adik kita dapat nikmat, kita seronok. Tapi kalau musuh kita dapat nikmat, orang yang tak belajar ni, kita dapat nikmat, kita rasa tak puas hati. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya, tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Kalau sahabat kita, saudara kita ditimpa kesusahan, kita pun tumpang sedih, tumpang simpati. Tapi kalau musuh kita ditimpa kesusahan, biar pergi kat dia lah, biar pergi kat dia lah, biar dia keletiak ambil sendirilah. Ambut lagak sangat atau perangai manusia itu lagu tu. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melaksanakan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan 2 perkara. Yang pertama apa dia? Bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar. Kadang-kadang dia mari juga dalam hati kita ni, bila tengok musuh kita dapat nikmat, orang yang tak sepala dengan kita dapat nikmat, dia mari juga. Tapi jangan melampau. Jangan sampai kita keluar dengan mulut, jangan sampai kita ambil tindakan dengan tangan ataupun bangsa ikhtiar. Nega kita yang nampak dia maju ni, kita ni kau hidup slow, kau hidup slow.
Tanya kawan kita, hang tak kenal untuk promosi yang mana ke? Buat pergi kedai tutup tingkuk buat. Contohnya lagu tu. Makna bangsa ikhtiar, dia melampau dah. Dengki itu satu bab dah. Jumpa untuk promosi yang pula. Satu bab pula membawa kepada syirik, rosak agama habis tak? Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Di antara penyakit hati paling besar dalam diri manusia adalah penyakit hasad dengki. Bila tak ada agama, dia akan buat lebih daripada tu. Jadi kadang-kadang dia main terlintas dalam hati, sakat, buang, cukup, jangan untuk melampau keluar dengan mulut, padan muka dan sebagainya. Itu kadang-kadang menambahkan lagi dosa kita. Na'udzubillah. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu. Kalau boleh doakan kepada dia, alhamdulillah. Moga-moga dengan nikmat yang Allah beri kepada dia, dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dia senang pun tak apa, kita boleh tumpang senang sekali, dia tak akan minta ke kita. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah, al-hasadu waz-zannu wat-tiyarah. Ala unabbi'ukum bil makhraj minha, idza zananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tatayyarta famti." Nabi kata apa? Bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat. Nabi kata umat manusia, umat akhir zaman kita ni, umat Nabi Muhammad SAW ni takkan selamat daripada 3 jenis penyakit. Yang pertama apa dia? Dengki. Yang kedua apa dia? Jahat sangka, buruk sangka. Dia ni tuduh bahasa big mana banyak orang ni. Kau ni tengok nampak di rumah baru tak kata apa dah. Tu. Dia buruk sangka tu. Bukan dia nak pergi tanya, bukan dia nak direct dengan kawan tu. Dia buruk sangka kat kawan tu. Padahal kawan tu pukul 5, pukul 6 pagi keluar pada rumah dah, malam tak balik lagi. Yang dia ni kerja duduk tidur di rumah, kerja apa pun tak. Nak senang macam mana? Kawan tu tak senang, cari rezeki lebih, buat kerja macam-macam, Allah beri kesenangan kepada dia. Tapi dia buruk sangka situ. Jadi penyakit buruk sangka ni, aku rasa tidak, memang sahih. Jadi ini yang membawa kepada dosa. Yang ketiga dia bercanding, akhtiyarah. Apa dia bercending ni? Dia kata apa? Bercending ni di antara adat orang-orang jahiliah. Dalam penyakit kita banyak tuan-tuan. Orang tua kita dulu kalau dia nak pergi cari rumah, dia nak pergi ziarah siapa-siapa kan, sampai tengah jalan, bewak lintas tengah jalan. Bewak lintas tengah jalan, dia patah balik. So lebih dia dah, pergi pun tak jumpa. Dia buat, lu bewak lintas tengah jalan. Percaya kat bewak tu. Kan? Mau bewak tu boleh cakap, dia kata, bodoh orang ni kat aku pun percaya. Aku lintas terkejut, lintas jalan, lintas bewak, dia lalu lintas bewak depan dia, percaya kat bewak tu, patah balik. Mau dia pergi juga tak jumpa sungguh dengan orang tu, dia percaya kat bewak tu. La ilaha illallah. Banyak dalam masyarakat kita ni kadang-kadang percaya burung ni duk bunyi ni ada pula orang nak mati ni. Tak ada kaitan langsung. Orang Arab jahiliah dulu penyakit triyarah ni. Tapi kata laisa minna man tatayyar, bukan daripada kalangan kami orang yang ada kepercayaan. Tatayyar ni makna kita percaya kepada nasib malang. Kita percaya kepada sesuatu yang membawa kepada nasib malang. Orang Arab jahiliah bila dia nak pergi perang, dia cari pokok yang ada sarang burung. Dia inggut pokok, dia tengok pokok tu, dia tengok burung dalam tu terbang pergi ke mana, kiri ke kanan ke tengah ke. Kalau terbang belah kanan, dia kata apa? Boleh, perang hari ni kita menang. Tu orang jahiliah dulu. Terbang belah kiri, dia kata kita kalah hari ni. Terbang tengah, seri. Tu perangnya orang jahiliah dulu. Penyakit tu dia main dalam masyarakat kita. Bawa pada masyarakat kita. Kadang-kadang bini kita beranak, mak mentua kata kita nak muri, nak perempuan dekat singan jalan, dia kata mudah jodoh. Tak ada kaitan langsung. Bubuh dengan paku 5 inci, dengan asam belugok, dengan cabai besar, dengan bawang lebih pada dapat tom yam. Tapi dia percaya tu, dia bawa tu. Tak ada. Islam suruh kita basuh elok, tandam agar supaya apa? Datang buat tak korek dan sebagainya. Tapi dia percaya tu. Allah Akbar. Mau celah-celah tu dia tak bubuh. Macam mana orang tua ada apa tu? Aku habaq dah gambar. Kau habaq dah. Macam nak tanam murid itu, kau habaq dah. Nak bubuh dia. Dia percaya tu membawa kepada kadang-kadang syirik, khurafat dan sebagainya. Tapi kita laisa minna man tatayyar, bukan daripada kalangan kami orang yang
masih hidup percaya kepada nasib-nasib malang ni. Benda ni membawa malang kepada dia, benda ni membawa benda-benda yang tidak baik kepada dia. Ini semua adalah amalan orang-orang jahiliah. Kena buang benda ni. Nabi kata apa? Kamu takkan selamat. 3 penyakit. Yang pertama dengki, yang kedua buruk sangka, dan yang ketiga bercanding ataupun triarah. Adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripada dia? Mau tak kepada kamu, aku nak khabar kepada kamu macam mana kamu nak selamat daripada 3 penyakit ni? Bersembah sahabat-sahabat kata, khabarkan olehmu ya Rasulullah. Nabi, ya Rasulullah, tolong cerita kat kami macam mana kami nak melepaskan diri kami daripada penyakit dengki, buruk sangka dan juga triarah ni. Sabda Nabi SAW, apabila kamu menyangka engkau akan sangka jahat, maka engkau jangan engkau tahkikkan. Kalau kita duk berasa, aku rasa, jangan duk rasa-rasa dah. Cukup cakap tu, jangan duk berasa dah. Putih cakap tu. Tak baik buruk sangka. Inna ba'da zanni, setengah daripada buruk sangka itu membawa kepada dosa. Kita duk dituduh, duk disangka jahat pada orang benda yang tak betul. Artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu dan daripada mengerjakan akan yang dituntutinya. Maka kadang-kadang kita membawa kepada kita nak pergi siasat, nak pergi korek rahsia dia dan sebagainya. Cukup bila kita duk cukup cakap tu, tutup cerita, berubah, jangan duk ambil tahu lagi dah. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Ini dia nak cerita sini. Apabila ada perasaan dengki, kadang-kadang mari kita berasa tak puas hati kepada saudara kita pasal dia dapat lebih daripada kita. Jangan kita melampau, membawa kepada mulut kita ni belagak saat tu, tengok tak lama lagi jatuh, susah tu melampau tu dengan mulut kita. Kadang-kadang melampau yang membawa kepada syirik, jumpa ke momok dan sebagainya, minta supaya apa? Bagi kawan ni kena susah, buat bagi kawan ni jatuh dan sebagainya. Itu melampau. Artinya jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Dan apabila bercanding, yakni triarah tadi ni, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Tapi jumpa kawan di Bali sampai di Parit Panjang, bewok lintas, jangan duk percaya pergi. Kalau pergi tak jumpa sungguh, tak ada kaitan dengan bewok tu. Percaya kat bewok ada kepunca. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh orang-orang jahiliah. Orang jahiliah kalau dia pergi satu tempat, dia jumpa dengan benda yang dia rasa, dia kata benda ni membawa nasib malang, dia patah balik. Dia tak pindah. Tapi kata apa? Famdhi, teruskan perjalanan kamu. Jangan macam mana orang-orang jahiliah, dia patah balik, dia takkan meneruskan perjalanan dia. Kalau burung terbang belah kanan, dia tak pindah, belah kiri dia tak pindah. Ini membawa nasib malang dia. Ini benda-benda yang boleh merosakkan akidah kita. Mencerita akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman Ibnu Umar Al-Asfahani daripada Al-Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal, artinya mengangkat akan dia oleh tabi'i kepada Nabi SAW. Hadis mursal, wa mursalun min sahabi yusaqa, dalam ta'rif dia, mana hadis mursal ni daripada tabi'i terus kepada Nabi, jatuh dari kalangan sahabat. Hadis mursal, wa mursalun min sahabi yusaqa, itu dari segi apa ni, dari segi mustalah hadis lah. Dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan dia oleh agama dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan oleh tabiat, nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Kita marah diri kita balik, tak baik. Jangan duk dengki ke orang. Oh betul, tegur diri kita. Kita boleh tegur diri kita sendiri balik. Kita kadang-kadang dia main balik, kita tengok tak baik. Ingat hadis Nabi kata apa? Al-hasadu ya'kulul hasanah. Bila ada dengki akan memakan, menghapuskan segala pahala amal kebajikan yang kita buat. Macam mana api memakan kayu api. Makna kita kena betul diri kita balik, beri tazkirah, beri peringatan kepada diri kita balik supaya buang sifat dengki itu. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Kita tak dilawan. Kadang-kadang bila kita tengok orang lain dapat nikmat, terutama orang yang tak sebulu dengan kita, dia akan main perasaan tak puas hati. Tapi pada ketika itu kita kena lawan dia, marah diri kita balik, tegur diri kita balik, tak baik dan sebagainya. Tegur dengan apa? Dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Allah kata idfa' billati hiya ahsan. Orang buat jahat kepada kamu, balas dengan kebaikan. Esok pada awalnya dia musuh kamu,
di akhirnya dia akan menjadi sahabat kamu yang baik. Percaya kepada Quran, lawan dengan Quran. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, melainkan mereka yang putus pendidikannya daripada makhluk. Ayat bukan senang. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada ia isi syurga. Kita dapat nikmat ataupun orang yang dapat nikmat, kita jangan dengki kepada dia. Sebab apa? Orang yang dapat nikmat kesenangan atas dunia ni, di akhirat belum tentu dia syurga, belum tentu dia neraka. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Kalaulah di akhirat esok dia dapat nikmat, kita nak dengki apa? Jangan dengki kepada dia. Sebab atas dunia ni Allah bagi sama kepada siapa yang dia kasih dan kepada siapa yang dia tak kasih. Kadang-kadang orang yang tak semayang tu dapat nikmat lebih mewah, lebih senang daripada orang yang semayang. Pasal dunia tak ada nilai di sisi Allah. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagi dunia ni, kesenangan dunia, nikmat dunia Allah bagi kepada orang yang dia kasih, dan orang yang dia tak kasih pun Allah beri. Kita tengok siapa yang paling kaya atas dunia ni, bukan orang Islam pun, orang kafir. Tapi Allah bagikan dia pasal apa? Pasal dunia tak ada nilai di sisi Allah. Siapa cari dia dapat, siapa cari dia dapat. Jadi jangan kita rasa dengki kepada dia, pasal kebaikan diri kita. Biar kita pasti walaupun kita susah sikit atas dunia ni, akhirat kita dapat syurga. Atas dunia ni senang tahu mana pun, akhirat belum tentu syurga. Kalaulah di akhirat ditakdirkan dia ni neraka dengan sebab perbuatan dia atas dunia ni, senang dia lupa pada Allah, maka pada ketika itu nikmat kesenangan harta dia banyak mana, trilion sekalipun, takkan memberi apa-apa manfaat kepada dia untuk menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada ia isi syurga, dia senang atas dunia, di akhirat Allah beri syurga pula kepada dia, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Nikmat dunia besar keramanapun tak boleh lawan dengan nikmat syurga yang Allah janji di akhirat. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah. Kita ni semua hamba kepada Allah, sama ada dia kita suka, dia kita tak suka dan sebagainya, dia hamba Allah. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu kerana mereka itu hamba bagi kekasih Allah. Dan Allah Ta'ala dan kekasih dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Allah bila dia bagi nikmat kat kita, Allah suka tengok nikmat tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah beri kepada kamu tu, nyatakan, sebutkan. Bila kita dapat nikmat daripada Allah, nyatakan tanda syukur kita kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita buat kenduri, darah dan sebagainya, buat doa tahlil arwah, doa kesyukuran sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada orang lain untuk turut sama-sama merasai nikmat yang kita dapat kongsi, yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tajuk yang kita baca pada hari ini, menceritakan tentang sifat hasad ataupun dengki yang menjadi penyakit yang cukup besar, yang cukup bahaya dalam diri manusia, sehingga Imam Al-Ghazali menyebut kepada kita bahawasanya hasad ini minal amradil azimati bil qalb, di antara penyakit yang cukup besar dalam hati manusia. Banyak kerosakan, kejahatan, kemusnahan atas dunia ini berlaku berpunca daripada hasad, dengki yang berada dalam hati manusia. Jadi sama-sama kita ubati hati kita ni agar kita dapat menyelamatkan diri daripada penyakit yang mati. InsyaAllah kita akan sambung tajuk bab yang kelima pada menyatakan fikir dan kasih akan harta ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.